Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam channel Nizam ZZK. Video kali ini adalah perkongsian dari koleksi seram alam misterius. Kisah Fazli yang menjaga neneknya yang memiliki saka. Ada beberapa pengalaman seram yang dialami oleh Fazli. Apa pengalaman seram tersebut? Dan apa yang terjadi kepada neneknya? Nak tahu? Tonton video ni sehingga habis. Jom. Nama aku Fazli. Kisah seram ni berlaku pada tahun 1980-an. Masa tu aku dalam tingkatan 5. Kisah seram nenek aku yang ada belah saka. Nenek aku ni dah sangat tua dah pada masa tu. Kalau ikutkan kad pengenalan, umurnya 96 tahun. Tapi menurut ayahku sebenarnya umur nenek aku tu dah lebih 100 tahun. Sebab zaman tu nenek aku lambat buat kad pengenalan. Ada banyak kejadian yang menyeramkan semasa aku menjaga nenek aku tu, terutamanya semasa dia sedang sakit. Aku ingat lagi beberapa kejadian yang menyeramkan. Antaranya, masa aku mula-mula jaga nenek aku tu. Aku mula jaga nenek aku tu masa tu aku tingkatan 4. Masa tu nenek aku dah mula kurang sihat. Rumah aku cuma beberapa langkah je dari rumah nenek aku tu. Selalunya selepas balik sekolah, aku akan datang tengok nenek. Dan kalau cuti sekolah panjang, aku akan tidur di rumah nenek. Aku pernah terdengar ayahku kata yang nenek aku ni ada belah saka. Tapi aku tak ambil kisah sangat sebab masa tu aku kurang jelas makna saka tu. Hinggalah bila aku mula jaga nenek aku tu, barulah aku faham tentang saka ni. Pernah satu hari tu mak aku suruh aku hantar lauk ayam ke rumah nenek aku tu. Seperti biasa, lepas beri salam, aku terus masuk ke dapur dan letak lauk tu dalam tudung saji yang memang tersedia atas meja. Sedang aku nak balik, nenek aku keluar dari biliknya. Muka nenek aku tu nampak gelap dan rambutnya mengerbang. Terkejut aku tengok keadaan nenek pada masa tu. "Ni lauk ayam mak bagi, Nek. Li dah letak dalam tudung saji," beritahu aku pada nenek. Nenek aku hanya memandang tajam ke muka aku. Langsung tak bersuara. Cepat-cepat aku keluar dari rumah nenek. Sedang aku berlari ke rumah, aku terserempak nenek di halaman rumah aku. Nenek dari mana?" tanya aku terkejut. "Nenek dari kebun, petik sikit pucuk ubi ni," jawab nenek aku sambil tunjukkan segenggam pucuk ubi di tangannya. Tanpa berkata apa-apa, aku terus masuk ke dalam rumah. Menggigil aku bila bayangkan orang tua yang ada di rumah nenek aku tu. Aku yakin tu saka nenek. Kejadian kedua pula masa aku tidur rumah nenek pada cuti sekolah. Malam tu lebih kurang pukul 11. Aku terdengar bunyi riuh ayam di luar rumah. Mungkin ada anjing atau musang kot, fikir aku. Hati aku tak sedap. Aku buka sedikit tingkap dan mata aku tercari-cari arah dari mana punca bunyi bising tu. Alangkah terkejutnya aku bila aku nampak nenek sedang bercangkung di luar rumah sambil meratah ayam kampung. Mulutnya penuh darah. Cepat-cepat aku tutup tingkap dan berlari masuk ke dalam bilik. Malam tu aku tak boleh nak tidur sebab asyik terbayangkan muka nenek aku yang sedang makan ayam mentah tu dengan rakus. Selepas kejadian tu, aku dah tak berani tidur di rumah nenek aku lagi. Kalau aku pergi ke sana pun, mesti berteman dengan adik-adik atau dengan orang tua aku. Kadang-kadang, waktu siang pun meremang bulu rumah aku bila lalu sebelah rumah nenek. Pada satu hari tu, nenek aku sakit secara tiba-tiba. Tak boleh nak bangun. Hanya terlantar di tempat tidur dia. Kami jaga secara bergilir dengan 4 orang lagi adik-beradik ayah. Semua adik-beradik ayah tinggal di tanah milik arwah atuk aku. Jadi tak ada masalah untuk jaga nenek sebab kami duduk berjiran. Dah 2 minggu nenek terlantar sakit. Malam tu giliran kami jaga nenek. Lebih kurang pukul 10 malam nenek menjerit panggil nama ayah. Samad, aku lapar.
Kami terpinga-pinga juga sebab nenek baru je lepas makan 2 jam sebelum tu. Ayah dan ibu bawa ke sepinggan nasi dan lauk ayam kepada nenek. Ini je ke? Aku nak banyak. Marah nenek. Nenek bingkas duduk dan menjamah makanan tadi. Sekejap je habis licin. Aku nak lagi. Aku lapar. Derkah nenek lagi. Kami segera ambil nasi dan baki-baki lauk yang ada. Nenek makan dengan rakus sekali. Macam mana nenek yang terlantar uzur tu tiba-tiba boleh duduk bersila dan makan hampir seperiuk nasi? Pasti itu bukan nenek. Sepanjang nenek aku nazak tu, banyak kali kami diganggu dengan kejadian-kejadian seram. Seringkali kami terlihat kelibat lembaga hitam yang menyeramkan. Satu malam tu, tiba giliran sepupu aku jaga nenek. Waktu tu kira-kira jam 2 pagi. Dia dah jaga sebab terdengar suara orang berbisik di telinganya. Bila dia buka mata, muka nenek hanya sejengkal dari mukanya. Rambutnya mengerbang, matanya merah sambil menjelekkan lidahnya yang panjang. Keesokan harinya, sepupu aku demam sebab ketakutan. Selain daripada itu, kami juga sering terdengar salakan anjing. Kadang-kadang terdengar suara perempuan mengirai pada lewat malam. Sedangkan nenek aku hanya terbaring kaku di tempat tidurnya. Masuk minggu ketiga, kami dah mula rasa curiga. Ada bau busuk di rumah nenek. Rupa-rupanya, bau tu datang dari nenek. Bau seperti bangkai. Nenek dah tak banyak bergerak. Cuma sesekali makan dengan banyaknya. Boleh habis seperiuk nasi bersama lauk. Atas nasihat ketua kampung, akhirnya ayah cari seorang pawang yang tahu uruskan hal-hal saka ni. Aku ingat lagi bila pawang tu arahkan orang-orang kampung buka bumbung rumah nenek untuk mudahkan urusan kematian nenek. Katanya, sebenarnya nenek aku tu dah beberapa hari meninggal dunia. Yang ada dalam tubuh nenek tu adalah saka nenek yang hanya menumpang. Saka tu tak mahu tinggalkan jasad nenek. Memang seram. Selepas bumbung rumah dibuka, pawang tersebut telah lakukan ritual sebelah nenek. Sesekali terdengar suara nenek mengerang dan menjerit. Aku tak mahu keluar dari tubuh ni. Jerit nenek. Kau kena keluar dari tubuh ni. Tubuh ni perlu dikebumikan. Kalau kau berdegil, aku akan kurung kau di tempat yang paling sempit dan jauh. Ugut pawang tu dengan tegas. Aku hanya akan tinggalkan jasad ni jika ada tuan yang baru. Aku akan jadi tuan kau yang baru. Kau boleh ikut aku balik, jawab pawang tersebut. Hampir 1 jam, barulah urusan tersebut selesai. Dan akhirnya, nenek disahkan meninggal dunia. Sejurus tu, jenazah nenek berbau sangat busuk. Memang sah, nenek sebenarnya sudah beberapa hari meninggal dunia. Syukur Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar dan kami tidak diganggu oleh saka nenek selepas pemergian nenek.